Kita akan bersama Yang Mulia Puan Siti Zaleha binti Haji Abu Salim itu selaku Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Sindrom Down, dan kita ada Muhammad Arif Aiman bin Tuming iaitu ahli kehormat Persatuan Sindrom Down yang akan kita bawakan pada hari ini. Jadi kita ni sapa mereka yang sudah pun bersedia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau Arif kah ataupun mau Aiman? Aiman ke Arif? Arif. Arif. Okay. Arif, bukan Aiman. Oh. Arif ada kearifan. Biasa dipanggil Aiman. Biasa panggil Aiman, tapi hari ni Arif lah. Okey. Aiman itu cute. Cute. Jadi selamat datang keduanya tetamu kita ni Terima di kasih. studio Rampai Pagi, dan ingin juga kita ni minta penjelasan ni daripada Puan sendiri, Puan Siti Zaleha binti Haji Abu Salim. Beliau seperti yang dikatakan tadi merupakan timbalan yang di-Pertua Persatuan Sindrom Down. Jadi apa yang ingin disampaikan di Rampai Pagi pada hari ini? Silakan. InsyaAllah pada esok hari 21 Mac, 21 hari bulan 3 adalah merupakan Hari Down Syndrome sedunia yang tahun ini temanya ialah bersama kami, bukan untuk kami. With us, not for us. Jadi tema ini ditetapkan oleh Down Syndrome International Organization yang kemudiannya diikuti oleh semua persatuan-persatuan Down Syndrome yang lain. Jadi kita ini di Brunei pun ikut sama mengangkat tema itu, dan maksud daripada tema itu adalah ianya mengharapkan untuk masyarakat meninggalkan stigma masa lalu yang mana orang-orang individu yang ada Down syndrome ini dilihat sebagai orang yang perlu dikasihani, yang perlu sentiasa ditolong, dibantu, yang seolah-olah orang yang boleh berdikari. Sedangkan pada kenyataannya mereka ini dengan bimbingan, dengan latihan yang betul, mereka sendiri akan boleh berdikari. Kalau dulu mungkin berpuluh tahun yang dulu memang kerana tidak ada latihan, masyarakat belum punya kita ni belum punya belum tahu cara untuk membimbing mereka. Jadi memang pada waktu itu mereka ni perlu kepada bantuan, bergantung kepada orang lain. Tapi hari ini kebanyakan mereka sudah melakukan perkara-perkara untuk diri mereka sendiri, itu dibuatnya sendiri. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang boleh mandiri. Jadi ini pendekatan yang tadi bersama kami, bukan untuk kami, itu adalah pendekatan yang melalui hak asasi manusia, di mana lihat semua mereka ni kanak-kanak yang ada Down syndrome ini, individu yang ada Down syndrome mempunyai hak yang sama dengan orang yang lain. Jadi mereka ni akan dilibatkan dalam semua perkara. Jadi maksudnya kalau macam ada orang-orang yang bekerja untuk mereka, yang membuat program untuk mereka, mereka ni hendaklah dilibatkan bersama, diambil pernyataan mereka. Jadi kira sebagai satu inklusif juga. Nah, jadi kalau umpamanya sebagai contoh, kalau ada sukarelawan yang akan datang ke tempat ke headquarters ke tempat ke kelas-kelas mereka ni, bertujuan untuk mencat kelasnya. Jadi jangan cuma mereka datang mencat dan lepas itu balik saja macam itu. Yang kami harapkan melalui tema itu tadi adalah dilibatkan bersama mereka yang ada Down syndrome ini, ikut sama-sama mencat. Kerana dalam kita ni melibatkan mereka bersama itu, mereka pun kita ni memberikan latihan, antaranya latihan untuk untuk tangannya, untuk latihan untuk matanya, dan latihan untuk ia bekerja, latihan untuk ia menerima arahan dan sebagainya. Jadi yang macam itulah yang kami harapkan. Okey. Dan ada satu lagi mungkin kalau bagi kita ni agak rasa janggal dan juga lain bila melihat ada sesuatu yang ganjil, tapi sebenarnya di sini dah pada setiap hari Down syndrome kita kadang-kadang nampak beberapa kumpulan yang memakai stokin yang berbeza. Jadi persatuan Down syndrome juga menggalakkan agar masyarakat menggunakan stokin yang lain sebelah lah sampai lain. Apa sebenarnya signifikan stokin ini bagi Down syndrome? Ya, macam stokin yang kami pakai hari ini memang mismatch lain. Memang disengajakan. Ya, memang disengajakan kerana hanya untuk menunjukkan keunikan. Jadi kan sesuatu yang unik kalau kita melihat orang itu berjalan-jalan pakai stokin yang lain. Nah, jadi keunikan ini diangkat
kerana melihat mereka yang lahir dengan Down syndrome ini pun mempunyai keunikan yang tersendiri. Jadi agar kita ni menerima keunikan mereka, agar kita ni menerima perbezaan antara manusia tu, jadi diadakanlah pada hari Down syndrome sedunia tu supaya orang-orang ini digalakkan memakai stokin yang berbeza, yang yang lain setampil kan, yang lain sebelah, yang lain sebelah. Jadi kan mereka ni punya karakteristik yang unik. Nah, jadi itu tadi untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk menerima perbezaan-perbezaan dan keunikan masing-masing. Jadi ani yang stokin itu dipilih tadi kerana kromosom, gambar kromosom itu dalam kalau dilihat melalui mikroskop gambarnya itu macam stokin. Jadi diambillah stokin dan dibuat pada 21 hari bulan 3 kerana kromosom tersebut kromosom yang yang ke-21 bagi mereka yang ada Down syndrome ini punya 3 salinan. Biasanya kalau kita ni kan punya 46 kromosom dan mereka ni punya 47 kromosom. Kerana kromosomnya yang ke-21 tadi ada 3 kopi, ada 3 salinan. Dan kromosom itu tadi macam stokin. Jadi dipilihlah stokin itu. Jadi bukan dipilih kerana saja-sajanya orang. Mesti ada signifikannya. Kenapa kalau sekiranya hari AIDS sedunia, hari dan macam-macam lagi ada menggunakan rebandnya orang warna merah dan sebagainya. Jadi untuk memperingati, menyedarkan kita ni tentang Down syndrome ataupun sindrom Down ini digunakan lambang stokin yang mismatch. Satu lain Mula esok ni. Ya, esok. 21 hari bulan Mac Kalau esok saya kena memakai stokin satu lain, esok saya akan bertugas. Dan tujuannya juga untuk memulakan perbualan. Kalau orang melihat kita ni pakai stokin yang lain sebelah, orang akan bertanya kenapa. Jadi kita ni jawab saja untuk untuk raise awareness yang pasal Down syndrome, untuk meningkatkan kesedaran tentang Down syndrome. Jadi lepas itu pun kita ni boleh bercakap tentang apa Down syndrome dan sebagainya. Nah, kalau sekiranya bis kita menggunakan kesempatan itu untuk memberikan maklumat tentang Down syndrome, berarti bis kita telah menolong kami menyebarluaskan tentang Down syndrome itu tadi. Kerana itulah perlunya ada kesedaran ini, perlunya dipromosikan tentang hari Down syndrome, sindrom Down sedunia ni. Kerana sekarang ini seperti Puan sedari sendiri, semakin banyak individu yang mengalami sindrom Down ini, dan ada juga disebabkan oleh kelahiran anak-anak Damit yang mempunyai sindrom Down. Jadi dan mungkin daripada nasihat daripada Puan sendiri kepada ibu-ibu yang ada anak-anak sindrom Down ini, apa yang mereka harus persiapkan dan apa yang harusnya orang ada anxiety yang akan muncul daripada ibu-ibu mempunyai anak-anak sindrom Down ini. Mungkin pesanan daripada Puan Hajah sendiri? Ya, jadi kepada ibu-ibu yang mempunyai anak yang lahir dengan sindrom Down, sebenarnya kita ni perlu mensyukuri kerana itu merupakan salah satu anugerah daripada Allah kepada kita ni. Kita ni yang punya anak Down syndrome itu adalah hadiah. Ibu-ibu yang merupakan pilihan daripada Allah yang memberikan kita ni salah satu jalan untuk kita ni menuju ke syurga. Maksudnya Allah memberikan kita ni jalan untuk melipat gandakan pahala kita ni. Jadi kepada jangan risau dan jangan sedih. Kerana seperti yang dikatakan tadi, itu adalah merupakan anugerah daripada Allah. Kita ni terima saja macam mana pun anugerah Allah kepada kita ni tanpa memilih bentuknya. Nah, jadi dalam kita ni menerima anak yang dilahirkan dengan Down syndrome itu tadi, itu sebetulnya kenapa anak-anak itu boleh kita lihat sebagai tiket kita ni ke syurga. Pertama, ketika kita ni menerima kelahiran mereka, kita ni reda dengan qada dan qadar Allah. Dan itu sudah menunjukkan keimanan kita ni kepada qada dan qadar Allah. Bayangkan betapa besar pahalanya. Kemudian yang kedua, dalam setiap titik peluh kita ni, dalam titis air mata kita ni, dalam kepenatan kita ni membesarkan, menjaga anak-anak kita ni tadi, kita ni diberikan pahala yang berlipat kali ganda. Kata orang, biasanya orang mengatakan sebesar mana usaha, kata orang sebesar itulah jua hasil yang diperolehi. Tapi dalam menjaga anak kita ni dalam Islam, bukannya sebesar kita ni usaha kita ni, sebesar itu kita ni nikmati, tetapi hasilnya adalah berlipat kali ganda.
Jadi janganlah terlampau dirisaukan juga kepada anak-anak ini. Nah, ketika yang kadang-kadang kerisauan ibu bapa itu timbul kerana mereka indah faham. Macam saya sendiri pun sama juga dulu. Kerana indah tahu apa sebenarnya Down syndrome itu. Nah, ketika kita ni mencari maklumat, kita ni Google melalui internet apa, kita ni akan kadang-kadang jadi sedih kerana maklumat yang kita ni baca itu maklumat yang sudah tidak lagi terpakai untuk sekarang ini. Maklumat itu maklumat yang 40 tahun lalu, 30 tahun lalu, yang diantaranya mengatakan cara approach-nya pun berbeza. Ya, betul. Yang mengatakan jangka hayat mereka yang ada Down syndrome ini katanya dalam belasan tahun, dalam 20 tahun saja. Tapi kenyataannya sekarang kan dengan pertolongan dari segi kesehatan, kesedaran dari segi permakanan dan sebagainya, mereka ini boleh mencapai umur ke 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun kan artinya sama dengan orang-orang yang lain. Jadi jangan terlampau dirisaukan. Mereka yang ada Down syndrome ini boleh berprestasi juga. Malah mereka boleh sampai ke sekolah tinggi dan boleh membuka bisnes sendiri. Jadi semuanya itu memerlukan kepada bimbingan kita ni. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya menolong mereka yang ada Down syndrome ini, dan kadang-kadang itulah banyak pandangan daripada Ketani katanya bolehkah orang ini melakukan dan sebagainya. Tapi apa peranan masyarakat untuk menolong mereka yang mempunyai Down syndrome ini? Ya, sebenarnya terlalu banyak cara untuk kita ni memberikan bantuan, berikan pertolongan kepada mereka. Malah kalau kita ni berjalankah di mana-mana, kalau kita ni melihat mereka yang ada Down syndrome ni, kita ni boleh memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada mereka. Maksudnya diantaranya lah kanak-kanak individu yang ada Down syndrome ni, mereka ni merupakan orang yang suka menegurkan orang, peramah. Jadi kalau sekiranya kejumpaan mereka di kedai berapa, mereka mendekati kita ni, senyum-senyum kepada kita ni salam, kita ni tanya kabarnya. Jangan kita ni takut ada anak kita ni tarik. Macam apa ni, itu pernah kami alami waktu anak kami kecil-kecil. Jadi anak itu kan bermain sama-sama lah playground, ada yang ibu-ibu yang menarik anaknya kerana takut menjangkit barangkali apa. Mungkin ketidaksedaran atau ketidaktahuan. Ya, memang kerana dah faham lah. Ya, tidak faham. Dah faham. Jadi itu janganlah dibuat macam itu, tapi berikan kerjasama, biarkan tiba kawan sama-sama. Kerana kalau sekiranya ibu berkelahi pun sama kanak-kanak yang lain itu, memang kanak-kanak ini kan damit-damit semua kanak-kanak berkelahi. Diorang pun pandai juga berkelahi. Ya, kemudian kalau sekiranya kita ni kalau bercakap sama mereka ni, kita ni hendaklah bercakap dengan tenang dan jangan menggeragas. Dan kita ni memberikan masa untuk mereka memikirkan soalan kita ni dan menjawab soalan kita ni. Jadi tidak boleh macam apa secara kita ni bertanya terus yang menjawab, itu kadang-kadang indah, kadang memerlukan masa. Dan kita ni pun kalau bertanya hendaklah dengan ayat yang pendek-pendek dan yang pertanyaan kita ni tu hendaklah yang ia boleh menjawab secara pendek saja. Jangan macam sekiranya ia balik dari sekolah, kita ditanyakan tadi di sekolah buat apa. Itu terlalu banyak maklumat yang akan disampaikannya. Jadi kita ni boleh bertanya, di sekolah tadi belajar sama kawan macam itu kah? Jadi baru kita ni tanyakan siapa nama kawannya, macam itu. Jadi kita ni tolonglah sedikit-sedikit. Kemudian kalau sekiranya kita ni boleh bernyanyi sama diorang, membaca bersama mereka, kerana dalam kita ni bercakap, bernyanyi dan Ani suka menyanyi ni, menyanyi dan berinteraksi dengan diorang itu tadi, kita ni membaca sama diorang. Jadi kita ni mengajar ia bunyi perkataan, kita ni mengajar ia perkataan. Okey. Jadi banyak yang perlu kita ni ketahui dan juga meningkatkan kesedaran kita kepada anak-anak yang mereka mengidap Down syndrome ni, dan perlu sebenarnya kita ni memahami karakter mereka. Tadi kan bertanya ada Aiman ni. Aiman sudah sedia? Sedia ni Aiman. Sedia. Ada malu-malu sedikit. Aiman. Aiman, apa kabar? Aiman okey? Baik. Sihat. Alhamdulillah. Sihat, itu yang tadi inginkan. Jadi Aiman masa ni sekolah di mana Aiman? Sekolah banyak Apaki. Lambak Kiri. Lambak Kiri. Sekarang sudah habis sekolah kan lah? Habis. Habis sekolah sudah. Jadi tamat sekolah sampai menengah. Ya, sampai menengah. Sampai menengah. Okey. Aiman buat apa di rumah? Komputer. Komputer.
YouTube, Oh, YouTube. YouTube. main, Facebook. Facebook. Oh, Kalau YouTube siapa mengajar? Sendiri. Sendiri. Self-taught nih, sendiri mengajar. Ya. Dan kebanyakannya kan anak-anak seperti lazimnya anak-anak sekarang kan. Ya. Diorang ini very friendly, digitally friendly gitu Ya, orang. betul. Kalau YouTube, nama YouTube Aiman apa? hah? YouTube Aiman, YouTube. Apa Di YouTube. nama YouTube Nama YouTube Aiman, Aiman? channelnya. Man, Toming, Oh. Ah. Oh. Aiman Tuming. Tuming. Channel. Channel. Ya ada tagline tu. Channel tak? Aiman Lagi. Tuming Channel. Lagi sekali. Lagi sekali, satu, lagi dua, sekali. tiga. Aiman Tuming. Man, Toming, Channel. Jadi kepada bis kita yang ada di luar sana mengikuti Rampai Pagi ketika ini, ingin mengenali Aiman secara lebih terdekat, lebih dekat lagi, semak YouTube-nya Aiman Tuming Channel. Channel. AIMAN TUMING Channel. Channel. Okey. Tadi kan karena begitu pandai nyanyi. Aiman pandai nyanyi? Oh, nyanyi Apa nyanyinya? Apa lagunya? Lagunya? lagu. Apa nyanyinya Aiman suka? Apa nyanyi Aiman suka? Terus ke Wali Pen. Wali Band. Cuba Wali nyanyi Wali Band. Band. Cuba. Cuba mau dengar. Baik-baik saya karena aku utuhku. Lagi. Sambung. Ada Satu pintaku di siang dan malammu. Baik-baik saya karena aku untukmu. ada tarian lagi nah. Okey. Jadi dalam YouTube tadi Pak Pro sempat melihat Sampai melihat. Ada pelbagai konten yang dibuat oleh Aiman sendiri. Antara kontennya nyata orang seperti konten anak-anak zaman sekarang lah. Macam tentang bercakap, bertiktok dan sebagainya. Apa yang dimakannya pun masuk hanya dalam YouTube je. Tapi adakah apa yang dibuat itu ada pemantauan macam mana tu? Ya, daripada daripada keluarganya kan. Okey. Nanti kita ni akan Cuma melihat apa ni mungkin kalau apa mempunyai latihan yang lebih baik barangkali akan lebih baik lagi kan. Mungkin kan Betul. kalau YouTube ni boleh kalau orang subscribe apa kan akhirnya akan boleh menjadi apa pendapatan darahnya juga kan. betul. Cuma belum ada orang yang menolong untuk mengarahkan ke sana. Okey. Dia mungkin ada TikTok ni. Ya. Banyak Ada. mesti banyak followersnya ni. Adanya. Ada. Ada. Aiman Tuming ada TikToknya sendiri. Jadi kalau Namanya? follow Apa nama TikToknya? Betul. Aiman Tuming sama juga. Ya trademarknya tu Aiman Tuming. Jangan diambil-ambil. tu. Jangan Dah boleh. tadi Pak Pro akan tukar namanya Arif. Dah boleh. Dia mau Aiman. Aiman juga. Instagram adalah Instagram ada. Oh, ada Instagram juga. pun ada. Oh, ada. Ada. Apa nama Instagramnya? Sama Aiman juga. Tuming juga. Oh, sorry. Okey. Dalam Instagram biasanya apa tu dibuat? Macam biasanya konten-kontennya apa tu? Jangan panjang. Jangan kan? panjang. Jangan panjang. Menyanyi. Nyanyi. Oh. Tapi okey. dia punya dalam IG-nya apa saja yang dimasukkan? biasanya itulah yang menyanyi-nyanyi, yang menari-nari apa tu kan nanti ada masukkannya. Okey. Jadi setakat ini Puan selain daripada itu yang di aktiviti yang dibuatnya, jadi Aiman ada masa ni macam selain macam mungkin ada pekerjaan apa itu tidak? Indah. Masa ni belum lagi ada belum kerja lah. Itu sajalah tu. Makanya saya tu ingin sekali kalau sekiranya yang apa YouTube-nya apa tu kalau orang subscribe dan akhirnya macam apa dibimbing sehingga akhirnya tu menjadi mata pencariannya. Jadi sebenarnya Aiman umurnya berapa nih? Umur Umur Aiman? berapa tahun umur? 18. 18. Masih muda remaja. Bagi Muda love tu. sikit. Arah kamera. Bagi love macam mana arah kamera? Lagi siap kalau menyanyi lagi sekali. Okey. Lagu apa lagi? Lagu apa lagi? Selain dari Wali Band. yang Apa? Korea Wali mana Band. Tia? Lagu Korea yang lain? mana? Yang lain apa? Lagu Korea? Lagu Korea? Buya. Apa? macam mana? Okey, cuba nyanyi lagu Korea. Hah? Ah. My side is alright. My side is Mesti ada gesture tu. Nanti dah pandai lagu Korea. Saya pun dah pandai lagu Korea pandai, sebenarnya.
Tapi lagu yang baik-baik sayang itu bisa ya. Pandai Eman nyanyi. Selalu berkeroke ni. Selalu nyanyi. Okey. Aiman ada banyak kawan? Oh, ni kawan. Siapa kawan Aiman? Siapa? Ha? Kawan-kawan Kawan siapa? Aiman Nama siapa? Kawan nama Debel. kawan Aiman. Tawi. Kawi lagi. Lagi? Jabi. Lagi. Syabir. Syabir. Tapi Okey, mereka Syabir. masa tu ada masa membuat penggambaran di pusat ihsan ya untuk Hari Raya. Ada Ya, Aiman kan ya, tak? ada. Rasanya Aiman kan yang menangis masa tu. Menangis kali tu. Ingat? Indah kan? Indah kan yang lagu masa tu kan Eddie menyanyi lagu Ya. Namun Ku Punya Hati. Bukan Aiman yang nangis. Ingat. Indah. Masa tu Aiman ya ceria saja. Ingat lupa kali ni. Tapi memang masa tu masa sempat Ya. ya kita membuat Ya. penggambaran untuk program Hari Raya. Mereka banyak yang terlibat ni. Jadi itulah ya, antara salah satu cara kita ni meningkatkan kesedaran dan juga khususnya kepada masyarakat di negara Brunei Darussalam. Kalau kita ni bercakap mengenai sindroma ni, ianya sebenarnya banyak. Semua sindroma ni mempunyai kategori-kategorinya sendiri. Dan apa yang paling penting yang perlu kita ni ketahui, semua mereka yang mempunyai sindroma ni mempunyai sensitif yang sangat tinggi. Itu yang perlu kita ni belajar untuk tahap kesabaran. Ya, betul. Betul ya, Puan ya? Jadi secara rumusannya Puan, Ya, Puan. sebagai kita ni menutup tirai perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Ya. Baik, kepada semua orang yang melihat menonton sampai pagi hari ini, kami berharap persatuan kami berharap esok supaya bis kita memakai stoken yang mismatch, berlainan warna. ya, supaya bis kita apabila akan tanyakan dapat memberikan maklumat tentang Down syndrome. Dengan itu adalah salah satu bentuk bis kita menolong persatuan kami dan menolong individu yang ada Down syndrome ini. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Puan Siti Zaleha dan Aiman. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Sampai pagi. Ya.